Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. وقال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين. Kita buka sambung balik, yaitu dalam kitab Ayyul Balad, di kekasih di anakku yang tercinta. Nasihat yang pertama daripada Imam Ghazali, yang dulu kata kalaulah nasihat Rasulullah SAW ni hadis tak sampai kat kita, apa yang kita belajar selama hidup kita ni. Alhamdulillah kita dah sampai lah banyak hadis-hadis kita, tapi kalau masih lagi belum sampai, boleh tahu apa kata Imam Ghazali, apa yang kamu belajar selama kamu hidup. Jadi apa perlu lagi nasihat aku, kata Imam Ghazali? Apa perlu? Sebab nasihat yang paling utama iaitu nasihat daripada Rasulullah SAW. Jadi kamu nak juga, dia kata kepada anak muridnya, kalau nak juga, jadi aku tulislah kitab ini, dinamakan Ayyul Balad. Nasihat yang pertama yang ditulis oleh Imam Ghazali untuk murid dia, untuk murid dia. Jadi kita baca apa dia kata. Nasihat yang pertama, waktu itu ialah kehidupannya. Waktu kita ni, iaitu pada umur kehidupan itu
kita 15 tahun kita balik saja sampailah sekarang ini, itu waktu kehidupan kita. Apa yang kita buat pada waktu itu? Jangan tanya orang, kita tanya diri kita, sejauh mana kita taat pada Allah Ta'ala. Waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sama ada yang tua, sama ada yang muda, sama ada yang muda, sama ada yang ngaji, sama ada yang tak ngaji, sama apa pun tanya diri kita. Jangan tanya orang, waktu kau muda dulu kau ngaji, kau apa? Ya, Allah tanya kat kita, summa latus aluna yauma idzin anina. Kemudian aku akan tanya nikmat yang kuberikan pada kau waktu muda kau. Sekarang kita tua kan? Ngaji, okey. Kita tanya tentang nikmat itu. Ya. Jadi waktu itu ialah kehidupan kita tu kan. Kalau kita tak isi dalam waktu itu, kita tak terhidup. Tak hiduplah kita. Kita kena isi. Apa yang kita kena isi? Kalau kita kerja, kita kerja lah. Kalau kita tak kerja, kita isi lah. Dengan apa? Dengan iman, dengan amal kan? Jadi nasihat yang pertama daripada Imam Ghazali, anakku yang tercinta, tak kenal dia, tapi dia kata dia sayang kat kita betul. Dia anggap kat kita ni, walaupun jauh perbezaan kita dengan dia kan, beratus tahun tuan-tuan, tapi dia tetap, walau tak jumpa dengan dia, dia tetap mencintai kita. Maka itu kita letakkan kita ni pada para ulama, para ulama, pada tuan-tuan guru kita dan oleh Imam Ghazali. Kita letakkan cinta, kasih sayang kita sebab dia nasihat kita. Dia sayang sebab sayang dia nasihat kita tu, dia tinggalkan nasihat dia. Apa dia? Nasihat dia waktu itu ialah kehidupan kita. Kalau leka-leka kehidupan kita tu leka-leka, akhirnya Majid sampai dah tua dan Pak Haji dah sampai sekarang, dah umur sekarang, baru nak postan balik, pada nak jadi muda. Tak ada dah. Tak ada. Tak upaya dah. Tak ada, tak boleh postan yang nak kita tempuh sekarang, iaitu 7 kaki lebar, 7 kaki dah panjang, 7 kaki dah dalam. Yang tu kata piramid itu kan ada apply lah. 7 kaki panjang yang tu yang menunggu kita. Bila? Tak tahu, besok tak. Semalam punya umur dah puas, hari punya ini umur dah kita rasai. Yang lagi akan datang kita tak dah. Bila masa je umur kita ada 3 saat. Ini yang kita kena renung. Apa kehidupan kita? Yang muda dengan baik-baik, sebab dia akan jadi tua. Isikan yang muda ni, isikan kehidupan kita tu, waktu kita tu dengan beramal soleh. Jadi orang tanya saya, Tuan Musi, Ustaz, bangun malam tolong doakan saya, Ustaz. Memang kerja ulama, memang doakan umat. Macam mana Nabi Muhammad SAW doa, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ini kerja ulama, Tuan Musi. Kerja ulama bukan gaduh-gaduh kan? Para da'i, para ustaz, asatizah, dia mesti doakan umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pun doakan umat dia. Ini kerja. Kalau nampaklah ulama lakukan orang, itu bukan ulama. Ulama dia mesti doakan para umat-umat tadi. Macam ini juga Imam Ghazali. Dia sayang pada kita, dia sayang pada umat Nabi Muhammad SAW seperti mana Rasulullah sayang pada umat kita. Jadi saya kata dia, saya bangun malam ni bukan tamu, memang kita doa. Yang kedua je kita, apa aku nak buat dengan umat Nabi Muhammad? Bukan untuk diri sendiri.
Orang beramal untuk diri sendiri kan. Minta maaf kata kan, mikirkan macam mana aku nak buat besok, aku nak buat apa dengan umat Nabi Muhammad. Jadi saya membuatlah program pada 3 bulan 4 ni. Program bersama bakul makanan Ramadan kan, pada 3 bulan 4 ni. Jadi kita bagi tahu kawan-kawan, kita kumpulkan. Oh Mak Haji, dulu masa muda ada tinggal tak puasa? Bukan sini, Afrika. Saya tak kata orang sini enggak. Jadi saya pun maklumlah pada kawan-kawan siapa yang ada tinggalkan puasa, khususnya yang dah meninggal dunia, para arwah-arwah ibu dan ayah kita anak, buatlah fidyah puasa untuk mak dan ayah kita. Kita sayang dia dah 40 tahun dah. 40 tahun ayah kita ni meninggal, mak kita meninggal. Jadi pada muda dia, pada muda dia kokotlah tu. Kita sangka baik je lah kan. Jadi siapa nak buat fidyah puasa, kita beragihkan pada 34 ni sebanyak 30. Jadi sidang 30 orang asnaf. Kita bagikan siap bakul makanan Ramadan ya, dengan fidyah beras untuk fakir miskin, untuk mak dan ayah dan untuk diri kita. Masa kehidupan kita dulu, masa muda dulu, macam mana kerja sampai lupa tentang sibuk penat ke puasa yang yuk pagi-pagi buka kita balas, kita tutup sebelum 7 kaki dalam, masuk 7 kaki dalam, 3 kaki lebar, 7 kaki ban. Sebelum tu jadi kita buat, dan kita buat lagi ada beras yang untuk bantuan untuk fakir miskin, asnaf, dan juga fidyah kifarah maki orang. Satu tu kita marah orang macam kat orang sini nak Haji. Orang mengaku kalau ni pasal ni, kalau marah dia keluar semua. Itu satu cupat. Takkan dalam 1 tahun tak ada marah orang. Sila kau enggak minta maaf. Itu satu cupat. Itu bukan marah. Tak boleh. Borak pun tak boleh. Perkataan itu dinamakan maki. Maka satu cupat. Jadi kita siapkanlah pada 34 ini. Tuan-tuan boleh maji boleh untuk mak kita, untuk ayah kita. Ada kawan-kawan bagi saat ni duit, kita belikan barang baku untuk mak dia dan ayah dan meninggal dunia. Pandang-pandanglah, lihat-lihatlah, tengok-tengoklah, tengok-tengoklah apa yang patut untuk mak kita. Sayang tak mak kita? Dia semayang. Itu 3 semayang dengan juga puasa dan juga kifah. Renung lihat pada diri kita tuan-tuan. Kita sekarang dah umur sekarang. Dulu masa hidup kita masa muda, kesana kemari, semayang pun kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Dengar tapi badmintonnya pasal one love. Masa tu zaman dulu kan, badminton ataupun zaman bola tu, apa pun sekarang kita dah tua. Alhamdulillah Allah bagi panjang umur kita balas tutup. Itu dalam kita punya semayang tu. Apa semayang kita duduk antara 2 sujud. Tuhanku, Rabbil Firli. Ada kata Rabbil Firlana, ada tak ada kan? Rabbil Firli, ampunkanlah ya Allah dosa.
antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Ya Allah, banyak dosa kita, ya Allah. Banyak dosa aku, masa aku muda. Dosa aku sampai umur 40 tahun, sampai umur 60 tahun, sekarang ni. Kita semayang minta kepada Tuhan. Warhamni, kasianilah aku, ya Allah. Kenapa maknanya kena minta kasihan? Hai, gurau-gurau sampai tarik muka. Gurau-gurau sampai tarik mukamu panjang muka. Jumpa ya. Panjang. Gurau. Warhamni, kasianilah aku, ya Allah. Kalau kau tak ampunkan aku, ya Allah, kalau kau tak kasihankan aku, ke mana kau nak letakkan aku besok di akhirat? Jangan letak di sini. Sini bukan tempat balasan dia, bukan. Perbuatan kita ni balasannya di akhirat. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala, warhamni. Jadi kasianilah aku, ya Allah. Kalau kau tak kasihankan aku, ya Allah. Dua je tempat di sana. Dua tempat. Baik kau datang syurga, jahat kau datang kepada Allah Ta'ala. Dua tempat. Dia tak ada tempat lain dah. Pilihlah tempat yang kita nak pergi. Sekarang ini waktu kita itu. Ini nasihat Imam Ghazali pada kita. Mak kita dah meninggal dunia, ayah kita dah meninggal dunia, isteri kita dah meninggal dunia, kita masih lagi hidup. Tiga-tiga ni kita sayang pada mereka. Apa yang kita buat dengan mereka itu? Nak menunjukkan kasih sayang, maka kita pun tadi Rabbighfirli warhamni Allah Rabbighfirli wali walidayya, untuk mak kita, itu isteri kita, untuk suami kita. Ya, genong. Ini yang kita kaji tasawuf. Genong baik-baik. Cari keselamatan kita. Pasal sekejap lagi kita nak mati dah. Dah puas dah kita berlumang dengan pahala dan dosa masa muda. Betul? Dan Allah bagi ruang pada kita 60 tahun ni sampai 60 tahun. Masih lagi nak berlumang. Masih lagi nak mikirkan halut dunia. Kaki makin lama membengkak. Kaki makin lama sat lutut makin lama. Bangun dari semayang tadi pun okey ke, macam muda ke, masih lagi rasa sakit-sakit lagi. Renung baik-baik. Itu apa? Tentera malaikat maut sampai dah. Ni janggut ni putih, itu malaikat maut punya tentera. Mata kabur, itu malaikat maut punya tentera. Nak kaburkan kat kita, masa kau sudah sampai. Tapi bila tak tahu. Jadi pada malam nisfu Syaban, ya, kita baca Yasin kat sini, kita pun minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, bagi buang pada aku, ya Allah. Panjangkan umurku dalam barakah, kerana aku nak bertaubat. Tambahkan iman aku dan luaskan rezeki. Betul? 3 hal. Kan? 3 kali kita baca Yasin. Allah dah panjangkan umur kita. Apa kita nak isi dalam kehidupan kita yang Allah panjangkan? Masih lagi nak gapai dunia, masih lagi nak gapai jabatan, masih lagi nak pegang sana, nak pegang sini. Hal dunia, Allah dah kata, Tuhan Musi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman pada Allah. La tulhikum. Jangan sampai melalai-lalaikan oleh siapa yang melalaikan? Amwalukum wa auladukum. Amwal, harta kamu sampai kamu lalai dengan Allah. Apa lalai? Dulu masa kita muda,
Lalai kita cari harta, cari ni, kerja ni, tak dapat yang buat kerja ni, buat kerja. Sampai lalai, zikir kepada Allah pun tak boleh. Betul? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa muda dulu. Betul? Flying kiss namanya. Apa mana dia dapat pun kita tahu. Tapi bukan orang sini Mak ni, orang mereka. Ebed Liu pun dia pergi Afrika, tengok keadaan orang Afrika kat situ kan. Sedih. Itu saya kata orang sini tak ada. Orang sini masih lagi tunggu imam. Sunat dan sunnah tunggu imam sampai amin, sampai doa imam. Jangan kita keluar tuan. Itu ada cerita tu. Tapi buat masa sekarang tak ada cerita tu. Ada cerita. Jadi cerita dia putus. Kata apa? Tunggulah sampai ke imam tu amin, doakan kita. Tak nak. Tadi doa tadi kan, ya Tuhanku, lemah lembutlah Engkau ketika Kau nak cabut nyawa aku tu, ya Allah. Kau lemah lembutkanlah ketika Kau sakaratul maut, ketika aku dalam keadaan sakaratul maut, Kau cabutkanlah aku tu dalam keadaan lemah lembut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah. Macam mak, okey, sihat, okey, boleh. Pasal minggu lepas dia kata mak dia suka sihat. Saya bagi dia buat begini, buat begini, buat begini. Alhamdulillah, okey. Saya tak buat, suruh dia buat. Ini dia. Jadi tugas saya itulah malam-malam bangun fikirkan umat. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nak bantu macam mana? Ya, pasal masa kehidupan kita dah sempit. Kalau aku tahu masa muda dulu aku dah buat. Sekarang aku dapat sekarang masa aku umur aku 55 tahun sini. Ni 63, 55 tahun. Dapat ilmu ni di sini. Bukan dapat ilmu di sini masa muda ni. Masih 63 tahun. Tok sidang 63 tahun. Nak cover ni sampai umur 15 tahun yang dulu hura-huri. Boleh cover? Boleh tutup? Wajab Rabbi fili warahmi wajab burmi. Tuhanku, tampalkanlah kesalahanku yang 56 sampai sini 63. Berapa tahun? 7 tahun yang kita tinggalkan lupa Allah Ta'ala pada umur 15 tahun sampai sekarang. Abang Jam, boleh cover? Boleh tutup? Genung baik-baik. Tenang. Itu sebab Allah panjangkan umur kita, tuan-tuan. Nak bagi kita mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi fili walhamni wajibuni walfa'ni warzuqni walham. Dan sampai nak bagi kita uang dan uang. Dulu tak jumpa ni, duduk ni, duduk masjid dan pencen baru nak. Bukan masjid ni dah. Dan pencen pun baru dah. Alhamdulillah. Ada yang dah pencen masih lagi main golf. Ada yang pencen kongsi pencen dulu saya kan. Alhamdulillah. Dekat dengan masjid, boleh dengar ceramah, Allah bagi peluang. Patutnya dah mati dah kita dah. Kenapa? Dah macam-macam kita buat dah. Tapi Allah sayangkan kita. Ya, orang yang memanjangkan, maka dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Salah satu silaturahim, hubung adik-adik. Hubung adik-adik. Jadi kalau siapa nak panjang umur sekarang 60 tahun, kenapa nak panjang umur? Sebab aku nak taubat. Tak ada siapa yang bagi tahu pada aku. Kehidupan aku yang dulu, yang aku buat dulu, tak ada siapa yang bagi tahu. Malaikat turun, Ustaz Jamil, kau punya taubat, kau punya dosa dulu, Allah dah terima. Ada Pak Haji? Ada jumpa malaikat? Ada jumpa Pak Haji? Pak Haji, ada jumpa malaikat? Kalau tak ada siapa bagi tahu,
Wallahu ghafurur rahim. Allah beritahu kepada kita baca Quran. Sesungguhnya dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Maha Pengampun. Maka kita bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya, kita sangka baik, Allah ampunkan dosaku. Walaupun tak ada malaikat turun pada kita. Ya. Ini kehidupan kita ni. Yang dulu, masa muda. Jangan sekarang. Jangan fikirkan sekarang. Sekarang yang kita fikirkan macam mana aku nak tutup yang dulu. Masa muda dulu. Betul? Betul? Maji? Okey? Ini bukan nak cakap bohong ke tak? Ini lebih apa ni daripada tuan umur dia. Maka bawa kepada dulu, sekarang bawa ke masa thumma latus'alunna yawma idzin 'anina. Nikmat yang Allah berikan pada engkau, walaupun ini sambutan kan, aku tanya, mana kau bawa? Mana kau bawa? La ilaha illallah. Yang tanya tu hero siapa? Manusia. Rabbi, Tuhan. Dan manusia yang tanya kita besok, Tuhan kita yang tekan tak hari Isnin sampai umur sekarang tadi umur berapa? Sekarang 50, 63. Pada umur 15 tahun sampai 63, saya pun serupa. Tak hari Isnin, waktu, masa, semua tepat. Apa yang kau buat pada hari Isnin? Ini waktu ni. Itu sebab Tuhan kata wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr demi masa. Allah sumpah dengan demi masa. Macam masa muda kita, Allah sumpah, ke mana kau bawa masa muda tu makji? Oi, jangan buat je, jangan pandang siling. Itu sebab tuan-tuan, dalam kitab Hidayatus Salikin, pada habis semayang fardu isyak saja, semayang sunat habis, duduk sebentar. Duduk sebentar, pandang diri, tunduk. Ya Allah, pandang muhasabah diri, jangan balik cepat. Ini tak ada makan pun, nak balik pun. Kan isteri pun tak ada, tak tahulah tengok Running Man, tak tahulah. Kalau tengok Running Man saya tak tahulah. Ataupun malamnya ada Melaka United lawan JPJ yang bermain, itulah tak tahulah saya live. Kita dah berumur ni, kata dalam kitab dan sering karangan Imam Ghazali, dia kata apa? Duduk sebentar selepas sembahyang fardu isyak, renung muhasabah diri kita, apa dan duit dalam masa dalam kehidupan pada pagi tadi sampai aku hidup sekarang, apa dalam waktu yang aku hidup ni, apa dan duit. Nasib baik tak boleh pergi rumah-rumah. Kalau boleh buat rumah-rumah dulu, boleh duduk sembang-sembang bawah pokok. Nasib alhamdulillah Covid datang dah tak boleh. Kalau tidak maju, membawang, bukan maksud ni. Kalau tidak pergi kedai kopi yang laki-lakinya, la ilaha illallah, mendam. Wahal la ilaha illallah. Disuruhnya renung di cela diri, jangan kau cela orang lain. Ni waktu ni. Waktu yang ada pada kita tuan jemput pasal waktu tu mas
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, sampai menjauhkan kau dari mengingat Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum. Barang siapa yang membuat begitu, lupa, bahkan nak bela anak tak mengaji, nak belakan cucu tak mengaji, ada orang ni fardu ain tak mengaji di madrasah dia pun, masa muda tak dapat. Masa muda tak dapat, masa tua ni dah pencen apa semua, cucu pula datang sampai tak mengaji, padahal kelas tu fardu ain. Allah bagi ingat, ya ayyuhallazina amanu ya la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. An itu menjauhkan engkau daripada Allah Ta'ala. Siapa? Aulad, anak-anak kamu, dan juga amwalukum, harta. Betul? Berebut orang tentang harta, berebut orang dengan jawatan, berebut sampai lupa tuntutan Allah, haram halal. Kami miskin sampai lupa halal janji pun dapat. Pijak orang ke, cepat orang ke, tekan orang ke, zalim orang, aku tak peduli. Wa may yaf'al dzalika fa ulai, amaran daripada Allah. Dan barang siapa yang berbuat begitu, berjaga, ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi duniawi, akhirat rugi. Tuan-tuan, ni peluang kita dah habis dah. Itu sebab disuruhnya berhenti 56 sampai 63, 7 tahun tuan-tuan nak cover tu. Berhenti 60, tinggal 3 tahun 63, berhenti 60 3 tahun ni orang nak tutup ni, la haula wala. Isnin tengok apa yang kau laku. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 1 week kali 63 tahun. 1 tahun 360 hari. Tiap-tiap second semua tertulis ni. Bila depan dengan Allah Ta'ala, apa yang kau buat masa kau hidup. Aku beribadat ni Tuhan, tak pernah main judi, tak minum arak, tak pernah. Ya, betul. Macam komputer dekat rumah kita, dia kan dia simpan memori kan. Tak, memori Allah Ta'ala lebih hebat daripada kita tuan. Yang memori kita kat sini ni, dia tak cerita dosa kita tak. Dia tak cerita yang batin ni, dia tak cerita yang ni. Tapi memori Allah Ta'ala dia cerita yang ni, yang lah. Itu sebabnya disuruh jaga bersihkan hati kita daripada sifat mazmum. Terus ada setengah kan, tak boleh Ustaz, dah berhenti. Cukup kan? Ni nak puasa tuan-tuan. Maka masa yang kita minta tadi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ni nak ditutup tuan-tuan, nak ditutup yang 63 tahun yang kita tinggal. Siapa yang umur 70 tahun, 80 tahun, yang dah baru 5 hari ni Ustaz, baru nak datang masjid. Yang selama itu kata Rasul, Imam Ghazali, kalau nasihat Rasul Sallam tak sampai kat kita, apa yang kita belajar selama? Ayo, tenang, fikir, cari keselamatan kita depan Allah Ta'ala. Wa ma'awin alaina fi sakaratil maut. Tuan-tuan, saya pergi satu tempat tuan-tuan di Johor. Saya ingat saya pergi dengan Khairul Kasar. Pergi mana tu? Di Johor. Meninggal kawan pegawai, ayahnya meninggal. Ini saya bagi supaya tuan-tuan kan sekolah. Meninggal mana? Meninggal, pergilah. Pergi sana kat samping, pergi masuk. Kita pun duduk dengan isteri dia menangis. Maka boleh tu, isteri nangis dekat
dekat suami. Masuklah dalam bilik. Sejak dia meninggal suami ni, iddah dia dah bermula mandi. Jangan pakai pakai lipstick. Tak boleh. Dah bermula nak nangis kat dalam bilik. Ya. Okeylah, tak apa, kita pun baca Yasin. Apa ni, tuan musyrik. Yasin wal Quran yang hakim. Apa pasal cepat dulu? Silap pun. Baca lagi sekali. Hati-hati juga tengok nombor tu. Tapi cepat habis. Cukup 3 kali. Baca. Yasin wal Quran. Sama juga. Kita baca Yasin 15 minit kan? Baca cepat macam mana pun tetap 15 minit. Tapi ni dia rasa sekejap. Saya pun tanya pada anak dia. Bang, tanya bang boleh? Ayah meninggal macam mana? Ayah saya meninggal dalam keadaan sujud menghadap Allah Ta'ala. Sujud? Saya pun tutup saya punya Yasin. Ayah baca lah. Dia tak ada aku punya ni. Dia tak ada aku punya ni. Sebab menunggu kat dia tu. Lebih hebat pahala dia tu, lebih hebat yang nak menunggu Riyadul Jannah. Taman-taman surga yang menunggu dia, yang kat bawah. Ya Allah, maj'alna min, Tuhanku jadikan kami seperti apa yang diceritakan. Tak nak? Tak ada amin? La ilaha illallah. Rugi aku doa kita kan. Rupanya dalam kampung Merol, saya tanya, 7 orang dalam kampung tu meninggal dalam keadaan sujud, termasuk imam dia. La haula wala quwwata illa billah. Patutlah dia kata. Dah pakcik, dekat dengan anak dia, kau jangan tunggu kau punya pegawai syarat nak mandikan dia, kau mandilah cepat. Kalau pegawai syarat kata lambat datang 1 hari, kau mandikanlah. Ini ayah kau, dia tak ada pahala daripada orang tak nak. Dia dah ada pahala dia kan? Tak dalam tu tuan-tuan. Ya Allah. Mati meninggal dalam keadaan sujud. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Macam ada cerita-ceritanya tu. Tak ada. Kok kalah mati? Alhamdulillah. Ini bulan Syakban tuan-tuan. Ini bulan Syakban. Setelah 15 hari itu sampailah hari raya, maka tercatat amalan kita tuan-tuan, maka dibalas terus oleh Allah Ta'ala dalam kitab yang baru. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Yang tak dapat pengampunan 18 golongan ni tuan-tuan. Kalau dia bertobat pada malam nisfu Syaban, dia dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kalau tak ada 80 golongan ni, kalau masih lagi dia berpoya-poya dalam kehidupan dia, sampai Syaban tahun depan Allah tak ampunkan dosa. 18 golongan. Tuan pun dah tahu. Dah dibaca dan. Jadi jagalah, jangan masuk kita dalam golongan 18. Baik. Ini yang saya nak cerita kehidupan tuan. Sebab saya kalau mengajar tuan 3 jam tuan sampai ke 12. Makcik tahan? Betul? Makcik tunggu, saya nak balik. Ya, itu di madrasah di dalam makcik kan, ini dalam masjid cukup pada Ramadan nak dekat, cover, ambil peluang ni masuk Ramadan tuan-tuan. Bagi akan datang tak ada ni ya. Tutup kesalahan kita ni, tutup dengan bulan Ramadan. Sebab balasannya hanya Allah saja dia yang membalas. Start daripada 15 Syawal. Sampailah Allahu Akbar, Allah. Buku tu tutup.
tutup. Bila buka? Bulan Ramadan ni. Ketika kita punya timbangan ni, Tuan Kursi, kita punya timbangan dacing kita tu sengit. Okay? Sengit apa? Sengit dah timbang-timbang, jahat dia banyak benar. Ya? Kenapa? Sempadan tanah jari. Tu. Tengok durian King Kong sebelah, dia pun alih tanah. Sempadan jadi. Masuk tanah, King Kong tu duduk dalam tanah. Gambai ke, apa ke, kan? Oh, ni aku punya dia. Sengit ni. Tu sengit. Ini buku buka. Ini buku buka. Ini orang yang punya tanah tu, dia dakwa. Aku punya tanah, aku pun sengit juga dia. Aku nak ambil daripada kau. Punya amalan. Dah lah sengit je ni. Ambil, buka, mana patut bayar. Ya, ulaika humul khasir. Mereka itu akan rugi besok di akhir. Ya. Baik, kita rugi sekarang. Hidupkan waktu kita. Tunjukkan waktu kita yang masih ada sekarang ni. Hidupkan dengan apa? Dengan balasan amalan yang bawa, tuan-tuan, amalan yang banyak. Supaya besok dakwa-dakwi, kita tak tahu. Orang marahkan kita, kita dah tak sempat minta maaf, maka buku itu akan dibuka. Kalau sengit kepada surga, buku ni tak buka. Buku ni tak buka. Bila dia buka, okey, masuk surga. Kenapa kau lebih? Dulu kau puasa begini, dulu kau sedekah begini, dulu bergelit-gelit dalam surga. Wah, ini buka. Masa kau duduk, ya Allah, wah, aku dapat macam ini macam mana ni? Dulu kau berpuasa banyak sedekah. Aku banyak sedekah. Buang apa? Buang tanah sebelah. Walaupun sebelah kau buka bagi puasa bagi orang, maka balasannya surga. Setengah, tuan-tuan. Ini jangan sekotak. Beli sekotak bagi je. Bagi je. Ni saya nak bagi anak orang yang orang pakai miskin ni. Tuan-tuan kalau nak bagi buat tamas sekotak-sekotak tu 30 orang ataupun lebih, boleh. Bagi orang miskin, tuan-tuan. Ini miskin, anak yatim, ibu orang-orang tua. Irmalah, itu orang yang disukai oleh Rasul. Perempuan-perempuan, ibu tunggal, tuan, apabila kita bagi makan, ini yang disukai oleh Rasulullah. Itu sebab tak boleh henti je. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya Allah, ada orang miskin dalam kampung kita ni, kan? Ada anak yatim, jangan kita tak peduli dia. Sesuatu fidyah tu itu hak pakai miskin. Kalau kita tak bayar, dia tuntut besok, benar? Di akhirat, mana nak cari? Itu yang saya fikirkan. Ulama mesti fikir. Mesti fikir apa? Umat Nabi Muhammad di koja dia. Bukan nak lagu-lagu orang, bukan nak cari popular, glamour. Minta maaf. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, anakku yang tercinta, masuk satu. Nasihat. Ini nasihat. Itu yang Ustaz, bila nak habis ni Ustaz? Bila nak habis ngaji ni, kitab kalau macam ni Ustaz ngajar ni sampai bila ni? Bila nak dapat sijil ni? Saya nak bagi tahu, ngaji dengan saya tak ada sijil. Sampai bila nak ngaji Ustaz? Sampai
Ui, lama tu. Dah. Hari ni, semalam, tadi, nyamuk kita ada. Hari ni kita punya nyamuk ada. Sekejap lagi, ada tak ada, bukan kita punya. Itu apa nak lama pula, mati sekejap je. Mati sekejap je. Jangan cerita-cerita sangat, nak panjang umur tu, mati. Siapkan akan kematian kamu tu. Apa doa? Allahumma la taj'al fina wa ahlina wa dhurriyyatina wa walidina wa masyakhina syaqiyan wa la mahruma. Itu doa. Itu bil khusus. Tuh. Tuhanku, jangan kau jadikan aku, istriku, anak-anakku, zuriat aku, kedua ibu bapa aku, guruku, syaqiyan wa la mahruma. Apa dia? Celaka. Dan juga apa ni, daripada golongan yang tak dapat rahmat Engkau ya Allah. Ya. Ada doanya tu Tuan Musi. Ada, alhamdulillah, soleh. Ini tugas kita dah sekarang dah tak perlulah kita nak ambil yang lain-lain. Tak ada masa tuan-tuan. Tak ada masa kita nak fikir pasal lain-lain ni. Lantaklah kau berebut untuk main pasal. Tapi aku mesti cari dalam umur sekarang yang aku ada ni. Kaki pun dah picit-picit tuan-tuan. Badan pun dah senang-senang. Apa yang kita nak buat sekarang? Besok dah pergi hospital. Nak cek darah tinggi, darah kencing manis. Allah Allah. Ada tip dia tu kan? Ada tip. Kalau ngaji dengan saya bagi tip. Kalau kita nak hilang kencing manis, ni masa kita sujud, kita kan kaki lipat gitu, ibu jari kita ni yang kaki tu lipat. Maka kita tonggengkan semua, tinggikan sikit. Jadi tadi kita diri sini, darah kita di sini itu, bila kita sujud, kita tonggeng. Darah tu turun ke bawah. Kata Allah yang hamd guru kita, iaitu Tuan Imam Hasan Kati, sallallahu alaihi, dia kata apa? Bila bergerak, yang ni naik ke sini, yang ni turun sini. Perdarahan tu sampai kita sujud. Jangan imam buat pula, pening orang pingsan kan. Maka bangun balik. Dia akan datang asal. Kemudian digoncang balik. Dia pergi buat. Itulah ubat kata guru. Itulah ubat orang kencing manis, darah tinggi dengan kalau darah manis lain. Darah manis lah lain. Itu semua juga darah manis tu. Ini darah kita yang tak ya, insya-Allah. Buatlah tuan-tuan. Saya jumpa, saya buat, saya amal. Buat. Sakit baru-baru kan dulu kan orang pakai ini betul Haji? Kalau orang tak pakai dah kan? Kalau air panas tuang. Ini sekarang air panas tak? Bismillah. Alhamdulillah sudah. Dia turun. Ni buat kan. Kalau rasa-rasa nak elok jantung tak payah susah-susah. Tak payah habis duit 20,000, 30,000 dah. InsyaAllah. Tak. Buang kat sini air panas, kemudian hirup. Betul? Buang dulu. Ya? Hirup. InsyaAllah jantung sihat. InsyaAllah. Ini saya mengaji kita betul. Saya mengaji itu. Jangan buang masa, jangan buang duit. Ambil duit tuan-tuan tu pergi setengah. Ambil tuan-tuan yang 60,000, yang 70,000, yang duduk dalam bank tu. Bagi lagi. Bencen yang banyak tu, gratuity. Gratuity ataupun Aisinar. Tak ada Haji tak ada tak ada.
Oh tak ada. Air sinar boleh keluar mak je. Cari tempekkan umur kita ni sekarang tempek supaya ditutup. Yang saya kata 1 dirham kamu belanjakan dalam menuntut ilmu, Allah bayarkan pahalanya sebanyak bintang di langit. Buat satu kecil, buat satu perbuatan kebajikan, tapi Allah bayar banyak seperti bintang langit. Siapa bilang dia? Bintang langit. Tujuan apa? Nak bagi tahu, nak menggembirakan kepada pendosa-pendosa ni. Saya lah tu. Yang banyak dosa ni, tutup engkau punya kesalahan. Kalau nak lagi berjalan, cari wakaf. Cari wakaf. Maji, dulu marah kat suami. Apa abang? Tu derhaka lah. Derhaka tu kan? Abang apa? Kalau ni tak apa, ni. Dia ke depan ni. Naik pokok ni. Suami pun dia ini dah hak organ kan? Oh sakit pinggang tu aja ya. Ya. Ada jawab, bagus. Sakit pinggang betul-betul. Dia sakit pasal menyaku gitu. Allah Akbar. Tutup tuan. Baik laki-laki, baik perempuan. Aku saya jalan tuan. Aku saya jalan. Apa dia? Untuk mak dan ayah saya. Tiap-tiap langkah dia datang sini tuan. Dari pada selanda tadi datang saya ingat, ya Allah. Tiap-tiap langkah yang kau janjikan dengan berwudu pergi menuntut ilmu, satu langkah Allah jadikan satu surga ni, satu tapak yang ini Allah balas satu surga. Betul mahligai dalam surga. Ya Allah, ini sepahala aku sedekah pada rahimah mak aku dan ayah. Ya Allah, mak kita tumpu dalam kubur senyum. Dia tak payah lagi nak gebut pahala yang imam tadi baca, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dia tak gebut. Sebab anak dia dah peruntukkan khas untuk dia. Ya Allah, kita nak mati kan? Kita nak mati mari. Ya, kita nak mati. Cakap dengan anak. Pesan dengan anak baik-baik. Oi, tan payung, kedipan payung. Kalau aku mati, jangan kau lupa buat kebajikan. Padahal untuk aku nak, pasal aku banyak dosa nak. Dulu besarkan kau ambil pucuk biru kan nak. Dulu nak besarkan kau nak, aku ambil pelaku orang nak. Tapi bukan sini Amerika. Sini tak ada lah. Kalau ada, genung-genung memang. Kalau ada, genung-genung nak. Orang yang aku ambil tu dah megang nak. Aku nak minta halal pun tak ada. Aku pergi kubur dia pun aku minta, man, aku dah ambil kau punya serai. Aku dah ambil tu. Maaf bang ya. Yalah, ada. Dia cakap macam tu. Ada majlis. Ya Allah. Itu sebab lepas mati tuan, dia ada amalan ni. Allahumma firli astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa rahman rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu rabbil firli wa li walidayya. 4 kali baca. Ya? Maka Allah ampunkan dosa kamu. Hanya Nabi besar dalam kitab Wasya'afah. Barang siapa yang membacakan doa ini, istighfar ini, maka Allah ampunkan dosanya yang terdahulu. Itu yang saya kata tadi tu. Tutup yang dulu. Tutup yang dulu. Dan Allah ampunkan dosa kamu yang lagi akan datang. Ya Allah. Kalau dah habis, aku ampunkan dosa ibumu dan ayahmu yang dulu dan lagi akan datang. Itu sebab saya tak heran. Saya tak kisah. Kalau nak jadi
Tapi aku nak buat sekarang, apa yang aku nak buat untuk mak dan ayah. Tengok kawan ku naik pangkat dengan kawan ku yang lantak kawan. Dunia pada aku lah. Dah tak ada dunia. Sebab saya dah kata dalam niat saya nyawa saya nak berkhidmat atas jalan Allah. Kata Allah. Itu saya punya, saya kata saya nak wakaf nyawa saya ni atas jalan Allah. Itu saya tak kisah kalau nak kita dalam payat ke, payah ke, lambung gini ke, rumah besar ke, ala nantak kau. Kalau halal, selamat. Kalau haram, ambil rasuah, buat gini, zalim orang, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil pegang tetap supaya kita terlepas tetap daripada azab Allah. Pasal nak minta balik orang yang berbuat maksiat, minta balik. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baru dalam kubur baru ingat, aku sekarang aku yakin apa yang telah dicatatkan oleh Ustaz Jambi dulu. Dan mati baru kau yakinnya. Masa hidup, Allah, kubur masing-masing. Allah, dia tu aku kenal, kawan aku. Jangan anggap itu. Farji'na, maka aku minta pada engkau satu saat ya Allah. Minta farji'na, balik ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ini cerita dah kisah dalam kubur diceritakan pada masa kita hidup. Masa kita hidup, Allah buka rahsia ni supaya kita masa mati esok jangan tenang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tenang masuk dalam kubur. Ini tempat apa? Ini kubur. Minta balik. Farji'na. Na'mal sholihan. Kenapa? Nak buat amal soleh. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa. Kalla kata Allah Taala, cip. Hari ini bukan nak balik. La ilaha illallah, dah masuk kubur dah. Dah masuk kubur lagi. Boleh minta balik? Kalau balik antu gayul. Kalau balik antu gayul. Bukan masih ni dah. Orang tempat lain. Saya tak tahu mana tempat. Baik. Sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ialah sabdaan baginda yang berbunyi, alamatu i'radillahi 'anil abdi istighaluhu bima la ya'ni wa inna ra'an zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadir an taqula alaihi asratu wa man jaa wa zal arba'ina wa lam yadhlim khairuhu syarrahu falyatajahhaz ila an-nar wa na'udzubillah. Kita baca artinya adalah alamat, adalah dikira sebagai tanda. Siapa buat ni? Tanda. Apa tandanya? Berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang. Apabila ia hamba itu selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Itu tandanya Allah berpaling, tidak rahmat, tidak kasih sayang kepada dia. Ya Rabb, tuan ini diberi kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Inilah tanda dia. Tanda orang yang diberi rahmat Allah Ta'ala, dikasih sayang oleh Allah Ta'ala. Ini ada. Mau mengajukan ibadah. Kalau yang tak mau ni, dinasihat macam-macam, letaklah. Minta maaf, kalau kau tak pergi aku takkan datang. Ada satu tempat tuan-tuan. Aku kalau kau tak datang masjid, tak semayang berjemaah di masjid,
aku takkan datang ke rumah kau. Kau sampai gitu, kau tak datang tak berat. Banyak macam nasihat saja. Itu tandanya Allah tak beri rahmat, tak kasih sayang. Ya Allah, kalau Allah tak kasih sayang pada dia, kita nak kasih sayang pada dia. Itu yang katakan ulaika humul khos. Dunia pun orang tak nak kawan dengan kau, akhirat lagi lah orang tak nak kawan. Masing-masing dengan nafsi diri masing-masing. Tolong Tuan Pengurusi, tolonglah saya, selamatkan saya daripada nar, daripada dulu aku dah ajak berkata kubur masing-masing. Tunjukkan yang ni haram, apa pula haram? Ini kan sukan. Ini kan sukan. Tak boleh, perempuan mana boleh buka macam ni? Ini kan sukan. Siapa kata sukan boleh buka aurat? Siapa? Siapa berani? Angkat tangan. Boleh terjun dari papan anjal turun ke bawah melengkung, lepas tu menari, ya kan? Menari apa? Menari lantai irama. Depan ke belakang? Sukan tak apa, boleh nampak bentuk badan. Siapa kata tak apa? Dan siapa yang kata larang? Ada orang larang. Sebab tak ada larang. Yang larang orang masjid dia. Tak ada orang larang. Jadi orang lain pun tengok, boleh. Ni boleh. Super tak? Super ya. Kalau saya pakai ini, saya pakai ambil mikrofon. Madu di awan biru. Saya pun orang, tanda boleh. Sebab Ustaz soropan tu bosan soropan dia, pakai redak pula. Bulan madu ni rockers. Jadi tanda boleh sebabkan dia wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu jadi orang yang awal-awal kufur kepada Allah Ta'ala. Kamu taubat pun, tapi sebabkan kamu buat kufur, ini orang yang mengikut ini tidak taubat, kamu mati pun tetap dosa itu dapat kamu. Sebab kamu orang yang awal-awal kufur, membuat kufur pada Allah. Jadi kata tebu kita, Allah yarham Tuan Haji Abu Hashim Kajang dengan Masya-Allah Qawahu, dia kata apa? Kalau nak buat maksiat, nak buat maksiat, duduk di belakang kita ni. Yang pegang gelung tu tuan kan, masa jadi askar nak pergi ke mana? Ada yang master duduk kat belakang tu. Belum duduk kat belakang. Kalau nak buat baik, duduk di depan kita habis, jadi terima. Jadi tuan-tuan, jadi terima lah ni. Mana ngaji? Saya pergi ngaji malam tadi. Besok minggu depan ngaji lah. Tak payah tunggu, tak payah tunggu Rabu depan. Sabtu ni pun boleh lah. Dia kata seronok kan? Sabtu ni boleh lah. Sabtu ni siapa nak bayar duit Ustaz? Aku lah. 60,000 duit aku ada. 60,000? Apa nak kisah pasal Sabtu siapa nak bayar duit ni? Macam berani. Nampak kan? Kita orang yang awal-awal yang buat baik. Wala takunu kata Tuhan. Bukan saya kata dalam surah Al-Baqarah. Jangan kamu orang awal-awal yang kufur. Sebab kalau kamu buat yang kufur, orang yang ikut kau tu, orang yang ikut jadi kufur, dia tidak bertobat sampai kau mati. Kalau 50 tahun dia buat kufur, yang mengikut lagi, mengikut sampai yaumul kiamah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo kita tutup kekufuran kita ini. Tutup dengan kebaikan yang kita buat. Walaupun sikit kita buat, tapi balasannya banyak. Macam kita wakafkan kitab. Satu ayat Quran, satu huruf Ain Lam Alif Mim Ta. Siapa boleh kira?
Allah bayar 10. Alif Lam Mim 30. Kalau bulan Ramadan kita baca Alif Lam Mim bukan 30. Itu hak Tuhan. Tutup dengan banyak begitu. Ayo. Kita dah tak ada masa. Tahu sih, kita dah tak ada masa. Nak lawak-lawak ni bukan masa lawak. Umur kita dah pendek kan? Baik. Artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba itu apabila itu hamba selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Baik, kita tengok masa muda kita sampai sekarang, berapa banyak perkara yang tidak berfaedah kita buat dan berapa banyak perkara yang berfaedah. Jangan pandang jam, tuan-tuan. Ini tengah panas, nak tutup. Baik, daripada umur 15 bergelumang, tuan-tuan. Bergelumang, jumpa kawan ini sampai kita umur lagi akan datang 40 tahun. Kenapa kena stop 40 tahun tu daripada gelumang itu? Lagi akan datang, saya baca terus. Itu tanda kalau Allah buat tak ada faedah, maknanya Allah tak kasih sayang. Maknanya tak ada faedah. Ada motor angkat tak ada faedah. La ilaha illallah. Betul. Ada motor dah elok, motor exhaust elok, dia buka ni, keluar api bang. Malu orang batu. Malu orang batu. Orang mati mana? Bukan orang sini, tempat lain. Tengok dalam masa aku. Tak berapi. La ilaha illallah. Itu tanda apa? Allah tak kasih sayang. Allah tak bagi dia kan taufik hidayah. Mintalah macam mana pun. Doalah macam mana pun. Pasal Rasulullah minta. Allah kata jangan kau minta. Kalau ada aku kata orang minta dapat hidayah aku, kau jangan minta. Sebab apa? Masa engkau sihat aku nasihatkan. Masa engkau sihat, engkau afiat, engkau aku kata jom buat baik. Tak nak buat baik. Tak nak buat baik. Tak nak buat baik. Dengki. Betul. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sampai bila-bila kau punya telinga tu pekak. Ada telinga pekak, mata kau buta, terang tapi buta. Sama pun. Semuanya aku tak khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Astaghfirullah. Habis. Kamu sih kalau ada Allah cok ni angkat tangan. Jadi kita ni tuan-tuan jangan sampai itu, sebab tu kita selalu minta Rabbana la tuzigh qulubana. Tuhan aku, kau jangan palingkan aku ya Allah. Setelah kau tunjukkan hidayah pada aku, kau tunjukkan jalan kau ya Allah, jangan kau paling aku daripada maksiat, daripada taat kepada maksiat. Cukup maksiat yang telah kula lakukan ya Allah. Tolong tutup ya Allah. Tolong. Ini yang kita nak. Yang kita nak ngaji ni, yang kita duduk ni, lama ni, nak faham ni. Sebab depan kita, walaupun dosa di sini, tapi kita sedang berdosa dengan Allah Ta'ala. Itu yang dosa besar. Itu yang dosa besar. Walaupun kecil dia. Tapi kepada siapa kau berdosa? Ini yang mesti ada dalam fikiran kita. Baik. Dan seandainya ada satu masa saja daripada umur engkau itu telah kau gunakannya pada barang yang bukan merupa tujuan hidup kau. Apa tujuan hidup kita ni tuan-tuan? Pada umur sekarang lahir je, tujuan sampai sekarang ni, apa tujuan hidup kita? Pegang cakap baik untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita kira ibadat kita dengan Allah Ta'ala.
Nasib baik Allah panjangkan umur. Kalau tidak dulu accident terlanggar motor jatuh dan mati dah. Tapi sebabkan Allah sayang kat kita. Pasal apa? Jatuh motor. Allahu Akbar. Ya, sayang Allah kan. Dalam susah kau ingat tu nak ingat, dia pun panjangkan umur. Untuk apa? Untuk tujuan hidup kita. Pada umur 15 tahun sampai sekarang ni, apa yang kita buat dengan umur kita? Baik laki-laki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik kau pun ustaz sekali. Ya, ampunkan dosa. Itu yang kata mahal betul kau punya air mata nak keluar tentang dosa kau. Mahal sungguh air mata ini nak keluar, nak bertobat pada Allah Ta'ala. Cukup mahal. Tapi menangis kerana tak dapat dunia cukup senang. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa nangis? Tak dapat nombor 1 dalam nyanyi. Kan dia tanding nyanyi, penyanyi, dia tak dapat nombor 1, nangis. Wah, dosa banyak kau tak nangis. Kenapa kau tak nangis dosa banyak? Ya Allah, la ilaha illallah. Ayo tuan-tuan, kembalilah walaupun dalam masa yang sedikit. Yang ada yang kita ni rebut peluang ini. Rebut maji-maji. Dah maji ya. Nak saya nak habis tadi dah. Panjang kan? Panjang ni. Apa tujuan yang bikin? Baik, rasa sikit. Maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya. Jadi orang muda dengar ni, orang muda masih lagi muda, dengar belajar ni, ambil belajar. Apa tujuan hidup kita? Dan besok kalau kita tak tahu tujuan hidup kita, itu ibadah pada Allah kita sia-siakan, kau akan panjang penyesalan. Macam saya minta maaf tadi. Saya mengajar warga masjid, umur dah 73, 80 ni. Bila saya cerita ni nangis. Kenapa maknya ni mak? Baca Quran macam kita terapi alif lam mim buaya. Itulah. Habis selama ni mak ngaji apa? Huruf tak kenal. La ilaha illallah. Anak-anak, tanya mak kau. Mak, ajarkan saya mak mengaji. Tanya, baru situ kita tahu mak kita tak tahu. Tak tahu mengaji. Kita mati tuan-tuan, kita tinggalkan isteri kita tak tahu fardu ain, binasa kita dalam tubuh. Teslah power sikit. Itu dengan COVID Tuhan datang kan, nak test. Suami, dengar, tinggalkan bacaan Quran itu, tinggalkan sembahyang itu kepada isterimu. Pada kalau kau mati isterimu boleh baca Quran. Kalau kau mati suami, isteri dah boleh jaga alal haq. Senang kau duduk dalam itu. Tunggu saja bini kau mati, dia yang duduk dengan abang. Duduk sebelah abang ya. Jom kita jumpa, kita duduk dengan apa? Dengan Rasul. Ada maji, ada test pagi ni tu. Belum. Belum. Jaga tuan kursi. Ada orang rumah ni? Ada? Siap kau. Itu guna tadarus. Itu guna tadarus. Bulan Ramadan siapkan tadarus kita. Duduk. Mam, aku ni tak tahu tadarus ni ya. Kau tolong ajak kita dua je bang. Kalau bini aku tanya Pak Hukum yang menangis itu. Baik. Jadi panjang pada hari kiamat nanti. Bukan sini kata ya. Dan siapa-siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya itu masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiap-siapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Itu yang saya cerita lama tadi tu tuan-tuan.
supaya kita balik. Ayo, selama ni kita buang masa hidup kita. Masa muda 40 tahun. Kenapa umur 40 tahun? 40 tahun tu kita berubah sampai 63. 15 sampai 40 tahun 25 tak? 25 tahun kita bergelumang dosa pahat. 40 tahun sampai 63 tahun 23 tak? Cover lah hidup kita ni yang dulu. Ya Allah bagi kita peluang 40 tahun. Sekarang 50 dan 63 tahun baru nak berubah. Macam mana nak sentuh? Macam mana nak ke? Itu kata 40 tahun Herod. 40 tahun kena ubah nasib hidup. Cari dunia masa umur yang ke bawah 40 tahun. Dapat ke tak dapat ke belakang kira. Bila masuk 40 tahun cari tujuan hidup. Ini orang lupa tanda. Ini loh lupa. Sebab tengok kawan itu pakai gini, kawan ni pakai lambung gini, kawan ini naik bini, kawan ni pakai baju bini, kawan tu rumah besar, kawan ni gelang bini dia banyak. Haji banyak dia gelang dia. Risau dia ni, risau. Peduli pun tidak. Kalau orang yang nak jadi kata takut dengan Allah, aku tak peduli. Kau gelang banyak, kau buat apa kau pasal dia. Kau nyebah? Kalau kebaikan kita telik baik-baik. Sekarang kita telik, jangan telik dalam kubur. Sekarang kita telik. Kalau kebaikan kita ni umur 40 tahun ke atas, telik. Kalau kebaikan kita ni mengatasi kejahatan, kau ahli syurga. Ya, ayo. Itu yang tak sempat Ustaz nak buat. Saya buat. Balasan banyak. Ni 3 bulan 4 saya buat ni. 3 bulan 4 ni saya buat. Cari kesukaan Allah. Aku nak beramal tak pandai, tak banyak penat. Jadi cari kesukaan Allah dan juga Rasul. Iaitu anak yatim, fakir miskin, ibu-ibu orang-orang tua. Buat untuk kita. Jadikan dia sebagai, aku kata, menutup segala kesalahan. Ya. Apa yang tuan lagi? Dan satu peminum yang saya minum tadi, silakan. Bagi orang minum, penuntut ilmu ni, Allah balas satu mahligai dalam syurga. Satu peminum bagi pada. Dan orang tu tak alhamdulillah. Sampai yaumul kiamah Allah hidupkan 8, Allah ciptakan 8 tempat alhamdulillah. Dia minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, mengucapkan istighfar untuk dia sampai yaumul qiyamah. Sampai hari kiamat. Ustaz tak boleh makan minum, bungkus dia. Ada satu tempat pengaji tak boleh makan, dia pun bungkus. Bungkus. Selepas dia dengar saya bercakap dalam kitab Jauharan Mahum, dia bungkus sate, dia pukul ni apa semua. Orang lalu bagi makan. Jangan tak makan. Bungkus. Macam itulah cara kita nak selamat. Itulah cara kita nak selamat, tuan-tuan. Dengan umur kita yang tak boleh nak tahajud malam, duduk lama pun dah tak boleh, tuan-tuan. Bangun pun sesiku panjang. Apa tu, ngela kaki gitu lah. Pukul. Tuan kursi lain dia muda lagi kan. Kita nak bangun kaki belakang berkuda tekan macam silat. Dah tak boleh dah tak puasa. Tapi puasa kita ada. Puasa apa? Kau memiliki harta, infak. Itulah cara nak menyelamatkan kita dalam barang siapa yang ada ibu dan ayah. Ibu dan ayah.
Cium ibu kat sini. Ya. Dinding daripada api neraka. Dinding daripada api neraka. Cium isteri kat sini, karang dalam bilik. Mesti karang dalam bilik. Tapi kalau sini ibu kita, saya dah tak ada ibu, nak ada ibu lagi baru, kenalah lain buat cerita. Jadi siapa ada ibu, ciumlah ibu. Antara kening. Dalam kitab Jawharan Mahub, itu pendinding daripada api. Kita banyak dosa tuan-tuan. Lagi, pendinding api neraka, banyakkan itu pendinding. Kalau nak kira pada 15 tahun sampai 40 tahun tuan-tuan, kalau kebaikan tidak mengatasi kejahatan, memang layak masuk neraka. Tapi sebabkan kita dalam masa yang sikit ini, kita tutup dia dengan apa? Dengan sedekah, dengan sayang dengan ibu bapa kita, kita tunjukkan yang baik, silaturahim. Tutup tuan-tuan. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali selepas sembahyang, yakin, tahu, pegang baik-baik makna ayat qul huwallahu ahad itu, maka kata Allah Taala, kata Nabi sallallahu melalui Sayyidina Abu Bakar, ya, masuklah mereka itu ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa ditimbang amalan. Senang tapi payah nak buat. Kenapa? Assalamualaikum. Wih, dah buat lagi. Apa nak dapat? Macam mana nak apa ni masuk surga? Amal tak nak, sibuk dengan dunia, lingkup. Minta maaf tuan, barang siapa yang umurnya. Kata Imam Ghazali, cukup sekadarnya. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Jadi kalau nasihat ini tuan-tuan kita pegang, tak perlulah kita jadi profesor. Yang profesor pun doktor belum lagi dapat. Cikgu sekolah, kalau sibuk dengan sekolah je, tapi kalau dia tak hitung ni umur 40 tahun tak mau berubah, minta maaf kata. Hitunglah 40 tahun, hitunglah baik-baik. Kalau mana baik, kejahatan itu tidak mengatas, kebaikan itu tidak mengatasi akan kejahatan. Kata Nabi SAW, bukan saya kata. Saya tolong baca nasihat pada tuan-tuan melalui Nabi para ulama, ambil daripada Imam Negara Ghazali. Nabi nasihat, siap-siaplah kamu dicampakkan untuk memasuki api neraka. Okey, itu tuan-tuan, buatlah puasa baik-baik, buatlah semayang tenang-tenang, peganglah, buatlah amalkan itu tuan-tuan, menjadi satu kebaikan yang mengataskan kejahatan kita. Banyak, tak payah cerita jahat kita lah. Dulu kaki yang dulu, kaki ini, kaki itu kan, tinggalkan. Ada masa nak fikir yang dulu. Sekarang fikirkan nasib kita depan Allah SWT. Ya, saya pun gitu. Kata Tuan Imam, saya mengingatkan akan diri saya dan mengingatkan pada tuan-tuan kaum muslimin, baik ahli Jumaat, kan? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan takut dengan manusia, jangan takut dengan COVID, takutlah kamu dengan Allah. Ini agama nak bawa manusia takut pada Allah, bukan takut pada keadaan sekarang. Ini juga baik. Setakat itu banyak nak urai itu saya catat-catatnya banyak. Jadi buatlah yang baik. Ini Ramadan nak dekat, ya. Ceritalah kita pasal Ramadan. Kenapa Ramadan itu? Balasannya Allah sendiri yang catat. Yang ni rehat. Ni, yang catat ni
Kalau Allah sendiri catat tentang kebaikan kita, apa lagi bang? Kalau Tuan Guru si sign check kan, apa lagi nak berikan? Apa ini sign Tuan Guru si apa nak berikan? Ini Allah sendiri, Tuhan kita yang memiliki segala alam ini, tulis kebaikan kita. Apa lagi kita nak? Apa sangka-sangka tak nak buat baik dalam bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan tuan pergi umrah. Umrah. Bayang tuan, beribu-ribu balasan itu yang kita kejar. Sebab aku banyak doa. Sebab malaikat pun tak datang. Bagi tahu dosa kau diampunkan saja beliau. Ada baik. Lama hidup ni kita jumpa malaikat. Ada kali masjid yang kat tangan ada jumpa malaikat. Apa kata malaikat kan kau? Tak ada tuan. Ya? Jadi dekat itu nanti nasihat yang kedua. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Macam mana kita sepatutnya menerima nasihat? Ya, ajarkan Pak. Ini orang budak muda, budak kecil tu. Ustaz, salah ni wudu. Kenapa ni salah wudu? Patutnya kaki kanan. Ini Ustaz kaki kiri, lepas tu tolak-tolak gitu je. Kau kecil lagi, kau dagu, aku dah makan garam pada kau dulu. Sepatut macam mana kata? Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Nampak? Aku makan garam dulu, aku makan dulu. Ya, banyak garam kau makan? Banyak? Ya, betul. Tahu aku yang banyak makan garam ini. Jangan action umur kamu yang tu. Kata kubur, kalau kamu datang baik aku layan kamu ahlan wa sahlan. Kalau kau datang aku buruk, jahat, memang aku tunggu kau. Aku memang rindu kat kau. Aku memang rindu sebab kau datang, kau jalan kat belakang aku sombong. Ini yang aku rindu sangat. Sebab aku nak temukan tulang kau yang depan ni, kanan kiri ni bertemu, leput, patah. Itu sebab bumi pun benci pada orang yang sombong. Itu mana tahu ni dalam kitab Jawhara Mahmud. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatika kama nawwarta bi nurika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa amalan shalihan salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya Rasulullah. Alhamdulillah. Dan maaf tuan haji-haji. Jadi selepas ini kita akan bersambung pada selepas hari raya. Ya, bermula hari Sabtu. Ya, Minggu.